Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah taala nikmat kesihatan dan afiat untuk dapat kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam pengajian kuliah duha kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah, kita masih lagi dapat diberikan peluang untuk kita menghadiri majlis ilmu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita dapat beristiqamah dalam menuntut ilmu dan juga dalam amal ibadah sehinggalah ke akhir hayat kita. Allahumma amin. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan menyambung semula untuk pengajian tadabbur kita Suratul Nisa pada ayat 41. Ya. Itu kita baca tapi kita tak sempat nak huraikan panjang untuk tajuk kita. Baik. Okey, saya baca daripada ayat 41 dan 42. Itu kita dah baca dah ayat ni, kita baca lagi sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Sadaqallahul azim. Mafhumnya daripada ayat 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti di hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas sekalian Rasul itu. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap sekiranya mereka diratakan menjadi tanah, yakni kembali ke kubur atau hancur luluh, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi daripada ayat 41 dan 42 ni, ayat ni Allah Ta'ala menceritakan dua perkara utama. Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang keutamaan dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda pada hari kiamat. So ayat ni cerita bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi sekalian nabi dan rasul, dan juga kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat-umat nabi-nabi yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayat ini menceritakan kepada kita iaitu penyesalan manusia
Ya, penyesalan manusia pada hari kiamat, iaitu pada hari persaksian. Iaitu pada hari persaksian. Yani banyak manusia yang akan mendapat penyesalan pada hari persaksian itu berlaku. Okey, kita kembali semula pada ayat 41 ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam pertama sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat 41 dan 42 ni, Nabi menangis. Nabi menangis. Ada dalam satu hadis diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi minta supaya dia baca suratul Nisa. Jadi bila dia baca sampai ayat 41 42, Nabi kata cukup. Nabi kata kat dia, kifayah, cukup. Kemudian Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Ibnu Mas'ud tengok Nabi nangis, dia pun menangis. Dan dia tanya, kenapa Rasulullah SAW menangis? Nabi SAW kata, aku menangis kerana melihat bagaimana Allah Ta'ala memuliakan aku dan umatku pada hari kiamat. Kalau kita baca tak menangis. Bahkan kalau kita baca, guru dengar, guru pula menangis. Sebab kita baca tak betul. Itu lain sikit lah. Baik. Okay, kita kembali semula pada ayat 41 ini. Ayat ini Allah menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang salah satu keadaan situasi kedahsyatan pada hari kiamat. Kita kena ingat, fasa situasi kedahsyatan hari kiamat ni ada banyak. Salah satu daripada fasa kedahsyatan hari kiamat itu adalah hari ketika mana Allah Ta'ala meminta kepada para saksi-saksi memberikan persaksian dan keterangan di mahkamah Allah pada hari kiamat. Masa bila hari persaksian ini berlaku? Iaitu ketika mana setiap manusia telah menerima buku suratan amalan masing-masing. Jadi bila semua manusia dah menerima buku amalan masing-masing, mereka dah diperintahkan untuk baca buku amalan masing-masing. Maka ketika itu Allah tanya mereka. Contoh kalau kita buka buku kita, kita kata pada sekian-sekian kita telah berbuat baik sekian dan sekian. Kemudian Allah akan minta, ada saksi? Sebab tu dalam hidup kita ni ibu sekalian, Islam ajar kita, kalau kita nak akad nikah ada saksi, nak cerai ada saksi, nak jual beli ada saksi, kan? Apa lagi? Dalam jenayah kena ada saksi. Kenapa? Apa keperluan saksi? Keperluan saksi itu adalah untuk pembuktian, bukti yang kukuh untuk mengesahkan benda itu benar. Padahal kalau hari kiamat, kalau Allah tak bawa datang saksi pun tak apa. Sebab apa? Sebab Allah itu takkan tersilap dalam menyoal kita. Sebab Allah Ta'ala maha melihat. Jadi patutnya tak payah saksi pun tak apa, sebab Allah dah maha mengetahui. Tapi kenapa Allah bawa datang saksi? Kerana nak memberi ketakutan pada manusia. Satu. Nombor dua, untuk manusia merasakan yang Allah tak zalim mereka bila mereka kena hukum. Biasalah manusia ni kadang-kadang bila dia kena hukum, dia salah ke hakim. Kadang-kadang dia yang buat salah. So Allah bawa datang saksi supaya manusia rasa di hari akhirat yang mereka tidak dizalimi, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebab tu ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, tidak ada mana-mana, ma min ahlin nar, tidak ada mana-mana daripada ahli neraka, daripada ahli neraka yang masuk ke dalam neraka, melainkan mereka itu yuqirruna bidzunubihim,
mereka itu memperakui dosa-dosa mereka. Maknanya mereka memang kata, ya Allah, kami layak masuk neraka, kami layak kena azab, kami redha. Maknanya mereka tak akan mempersalahkan Allah Ta'ala, dan mereka hanya mempersalahkan diri mereka sendiri. Ini gambaran ketika mana kalau buat jahat pun Allah minta saksi, kalau buat baik pun Allah minta saksi. Ya, baik. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita, yang pertama pengajaran yang boleh kita ambil iaitu perelokkan saksi pada hari kiamat. Baik, macam mana nak memperelokkan saksi pada hari kiamat? Yang pertama, untuk kita memperelokkan persaksian pada hari kiamat adalah dengan iman. Beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada semua perkara-perkara yang diwajibkan untuk diimani. Sebab ingat, semua orang yang balik ke akhirat dan kena beriman, siapa akan jadi saksi membelanya? Para Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab setiap umat Nabi itu, kalau mereka beriman, Nabi itu akan jadi saksi kepada mereka. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita balik ke akhirat beriman, Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi kita. Jadi bila Nabi menjadi saksi kita, maka pastilah perbicaraan itu akan menjadi apa? Mudah. Ya, akan jadi mudah. Jangan murah pula. Murah tu shopping. Ya, akan jadi mudah, lancar. Ya. Baik, itu yang pertama. Iman penting. Mati di atas keimanan dan di atas agama Islam. Yang kedua, iaitu mestilah di atas syariat. Di atas syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia balik ke akhirat, dia mati atas syariat Nabi yang lain, Nabi SAW tidak akan menjadi saksi kepada hamba manusia itu. Sebab kan dalam ayat ni Quran kata, pada hari kiamat setiap Nabi itu jadi saksi pada umatnya, dan Nabi SAW jadi saksi kepada semua Nabi-Nabi yang lain, untuk membuktikan Nabi itu telah pun mengajar mereka tentang iman, dan Nabi itu telah peringatkan adanya Nabi akhir zaman yang akan diutuskan. Tapi kalau mereka masih ikut Nabi itu pun tak akan memberi saksi kepada umatnya sendiri, kerana Nabi itu dah menyuruh kepada umatnya ikut Nabi yang terakhir. Ya, baik. Yang ketiga, lepas iman dan Islam, yang kedua, ini yang kedua. Kemudian syariat yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan amal yang soleh. Maka kita akan dipersaksikan dengan saksi yang baik jika kita bawa balik amal yang soleh. Ya, amal yang soleh ni merujuk kepada amal yang menepati kepada syariat. Maknanya apa yang telah disyariatkan, bukan yang kita syariatkan sendiri, tak. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sebab itu, kalau kita bawa tiga perkara ini, ya, di atas tiga perkara ini, maka seseorang itu akan mendapat syariat, dia akan mendapat persaksian daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah mereka yang berada di atas petunjuk. Mereka yang hidup dan mati di atas petunjuk. Ya, di atas petunjuk. Yakni petunjuk daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So 4 perkara ini. Dan kita kena ingat, ibu-ibu sekalian, pada hari akhirat, siapakah saksi kita?
Ayat ni juga menceritakan pada kita siapakah saksi kita. Saksi kita pada hari kiamat, yang pertamanya adalah Allah dan Rasul. Allah sendiri menjadi saksi, dan Nabi SAW tadilah, kalau kita beriman, kalau kita ada 4 perkara tadi itu. Kemudian yang ketiga, saksi kita siapa? Saksi kita adalah merupakan amalan kita sendiri. Katakanlah kita buat satu amalan, amalan kita tu tersembunyi, orang tak tahu ni. Yang Nabi sebut dia infak dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Maknanya kalau tangan kiri dia pun tak tahu, orang pun tak tahu. Siapa jadi saksi amalan dia? Allah. Sebab tu ulama kata, kalau nak bagi kita mudah perbicaraan pada hari kiamat, asirru a'malakum, banyakkan rahsiakan amalan kamu. Sebab masa tu Nabi SAW pun tak boleh jadi saksi, manusia yang baik pun tak boleh jadi saksi. Yang akan jadi saksi Allah. Allah Ta'ala sendiri kata di hadapan khalayak makhluknya, aku sendiri saksi kepada amalan hamba-Ku, kerana dia mengerjakan amalan ini hanya kerana aku. Sebab tu amalan yang paling Allah berikan persaksian adalah apa? Adalah puasa. Sebab puasa ni kita buat tak makan tak minum kerana Allah. Allah jadi saksi pada ibadat puasa kita. Sebab puasa ni kan sorok. Macam orang tak makan tak minum, manalah orang tahu dia tak makan ke, dia dah makan ke kan? Takkan nak tanya pula, awak dah makan? Awak dah makan? Takkan nak tanya pula, kerja asyik tanya orang makan kan? Jadi taklah macam tu ya. Baik. Tapi kita kena ingat, orang juga menyaksikan puasa kita. Apa orang saksikan? Masa kita puasa tu, kita jaga tak kualiti puasa kita, pandangannya, perkataan dia, itu manusia akan bagi persaksian ya. Baik. Okey. Yang seterusnya, yang menjadi saksi kepada amalan kita itu selain pada amalan kita sendiri adalah buku suratan amal, buku kita tu. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata apa? Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Di sisi kami ada satu buku, dia akan bercakap. Wa hum la ya'lamun. Manusia tak tahu buku tu boleh bercakap. Buku apa yang akan bercakap? Buku amalan kita. Sebab manusia ni ada yang jenis bila dia buka buku, Allah suruh baca, tak nak baca ya. Akhirnya ada sebahagian orang masa Allah hisab tu, Allah kunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Selain daripada itu, yang akan bercakap bagi pihak dia, on behalf dia, adalah buku amalan dia. Buku tu akan bercakap, dia sendiri baca. Macam kita ada MP3 ke atau DVD apa decoder ke, kita tekan play, dia cakap sendiri. Dia play balik apa yang kita dah buat, dia papar balik apa yang kita dah buat, dia sebut balik apa yang kita dah ucap. Itu teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua orang ada ni. Setiap kita ni ada decoder dia masing-masing, dia ada CD dia masing-masing kan. Kita kat dunia ni sibuk beli CD orang. Kita punya CD pun kita terlupa. Nak buat dia punya maintenance dia untuk muhasabah, bersihkan balik. Sebab semua benda ini akan disiarkan secara live, dipaparkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian antara jadi saksi kita selain daripada buku amalan kita adalah anggota tubuh badan kita sendiri. Ini yang disebut dalam Quran. Kulit. Allah kata apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dia cakap kat kulit dia, kulit, pasal apa kau bercakap? Kenapa jadi saksi kepada kami? Macam mana kau boleh cakap? Dia pun terkejut, kulit dia boleh bercakap. Sebab kulit tu akan cerita apa yang dia sentuh, apa yang dia disentuh yang haram atau dia menyentuh yang haram. Kulit tu pun bercakap. Dia pun terkejut, ni teknologi baru ni.
Kulit tu boleh bercakap. Bahkan kulit tu boleh bercakap juga tentang, ada hadis sebut, luka-luka yang dia dapat kerana jalan Allah. Luka dapat sebab apa? Pergi masjid, nak sembahyang tarawih tak nampak longkang, pom jatuh, luka lah, betih luka, parut, dia akan bercakap. Masak-masak jamu orang miskin makan, meletup minyak, pom kena, dia bercakap. Begitu juga orang yang pergi berjihad, dia ada luka, walaupun luka yang kecil pun dia akan jadi saksi pada hari kiamat. Ya. Tapi ingat, dia masak-masak untuk suami, pum meletup, kan? Lepas tu dia ngungkit, awak tahu ni, ini sebab goreng tepung, yang ni sebab masak sayur, ini kari ikan, yang ni asam pedas, semua diingatnya. Dia mark tag sekali, ada tag, ini asam pedas ini kari kepala ikan, ini singgang tak adalah melawak je mana katanya yang itu pun akan menjadi saksi pada hari kiamat. Lepas tu untung orang perempuan ni banyak saksi dia, orang lelaki tak ada saksi lah, kecuali kalau dia pergi kerja kan, ikhlas kan Allah, cari rezeki halal, luka kan, buat kerja tu luka, buat kerja ni luka. Tapi ingat, jangan sengaja melukakan diri sendiri. Kenapa awak ni setiap kali potong-potong sayur luka? Saja bang, nak bagi saksi. Jangan. Yang tu haram. Sebab apa? Mencederakan diri sendiri, tak boleh, haram. Ya, tu berdosa kan, luka tu bercakap. Ni jangan bagi pahala ya Allah. Dia saja cina khas. Ya, maka benda itu ditegah, ya. Baik. Habis tu kalau orang cakap gitu, ustaz, kalau dia dah luka, dia bubuh anti parut tu, apa dia panggil, anti scar, dia jadi saksi tak? Jadi saksi juga. Kadang kalau kita bubuh pun memanglah dia pudarlah sikit, tapi dia tak adalah hilang 100% tu, kan? Baik. Okey. Kemudian saksi kita yang seterusnya adalah merupakan siapa? Iaitu merupakan manusia yang hidup di samping kita, yang mengenali kita, sama ada ahli keluarga, kerabat, kawan, atau sesiapa saja yang mengenal kita, yang mengenal kita. Sebab tu kata para ulama, perelokkan 3 perkara sebagai bekalan kamu menuju akhirat. Kerana 3 perkara ini adalah sebaik-baik bekal. Yang pertama, perelokkan amalan kamu. Buat amalan yang terbaik. Allah bagi kita peluang hidup ni sekali je. Lepas ni tak boleh dah nak beramal. Jadi macam nanti kita tengok ayat 42. Orang kafir minta, atau orang munafik, orang fasik, minta mereka jadi tanah semula. Ya. Yang kedua, perelokkan siapa dia? Teman, kawan. Cari kawan-kawan yang baik. Nanti balik baca surah As-Saffat. Surah ni kalau baca faham, Allah, seronok kita baca, ya. Ini maknanya Allah Ta'ala ceritakan satu perbualan kawan antara kawan. Satu kawan dia masuk syurga, satu lagi kawan dia masuk neraka. Seorang beriman, seorang lagi tak beriman. Allah ceritakan pada ayat 51. Nanti balik tengok ayat 51 sampai ayat 57. Ya, Allah kata apa? Qala qailum minhum inni kana li qarin. Nampak? Rupanya kita ni dah masuk syurga pun, kawan pun kita cari. Tok Sah kata mak bapak lebih awal lagi kita carilah. Tetapi antara yang kita cari juga, Allah sebut dalam Quran, inni kana li qarin. Ya Allah, dulu aku ada kawan. Qarin tu apa? Kawan rapat. Kawan rapat. Mana kawan rapat dia? Dia tanya Allah Ta'ala. Yang dulu saya ajak dia beriman, dia ejek saya semayang, dia kata saya ni buang masa. Saya ajak dia buat benda baik, dia tak nak masuk Islam, tapi dia kawan rapat saya. Allah pun fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Allah buka satu skrin, dia seorang je boleh tengok.
Ini kawan kau. Dia tengok live kawan dia kena seksa dalam neraka. Live dia tengok. Kawan dia tak nampak dia, dia nampak kawan dia. Allah tengok orang kafir ni, Allah haramkan dia tengok suasana neraka, syurga. Katakan dia minta nak cakap dengan kawan dia ahli syurga, Allah bagi cakap. Tapi suara sajalah. Tapi gambar tak ada. Suara je, macam cakap telefon je. Tak intercom tu kan. Kalau ahli syurga, dia boleh tengok gambaran orang tu diseksa dalam neraka. Kemudian dia kata apa? Qala tallahi in kitta laturdin. Ya Allah, nasib baiklah kau selamatkan aku. Kalau tidak, aku hampir-hampir mengikut jejak langkah dia. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan kerana hidayahmu, nescaya aku di sana. Aku di sana. Sebab tu saya baca kemarin, saya baca ada satu tafsir Allah, saya baca tafsir tu takut. Dalam surah Zukhruf saja baca-baca, rupanya kalau kita ada kawan yang baik, bila dia mati, ini disebut dalam riwayat Sayyidina Ali, bila dia mati, kawan tu balik ke Allah, roh yang baik lah. Dia kata, ya Allah, aku menjadi baik kerana aku ada kawan yang baik. Siapa dia? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kalau boleh, ya Allah, matikan dia dalam baik supaya dia dapat bersama aku di akhirat. Dia duduk dalam roh, dia doa kat kita. Kita saja lupa doa kat dia. Tapi dia minta. Dan benda yang sama berlaku pada orang yang tak baik. Kalau dia tu tak baik, dia mati. Dia mati dulu. Dia kata, ya Allah, aku ni jadi roh yang jahat. Tapi aku ada kawan yang jahat. Kawan ni yang selalu kadang saya dah kurang buat jahat, dia tambahkan lagi jahat saya. Siapa dia? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ucapkanlah apa kau nak ucap. Bagilah dia mati sama dengan aku. Biarlah dia mati jahat macam aku. Nampak? Tapi tak semestinya doa dia makbul. Tapi still dia berdoa. Dia berharap, dia tunggu ni bila dia nak mati sama dengan cara dia mati. Nampak? Dia tu mengharap macam tu. Tapi kalau orang yang kawan dia tu Allah Ta'ala bagi kelebihan, iman dia kuat, dia nak hijrah, dia nak taubat, dia masih ada peluang. Tapi poin yang saya nak kata, peluang dia tu susah lah. Tapi dia kena mencubalah. Kalau dia cari daya Allah, Allah Ta'ala bagi. Cuma dia nak berubah tu, dia perlu mujahadah yang kuat. Sebab apa? Kawan-kawan ni yang jahat-jahat yang mati sebelum ni, semua berharap dia mati dalam keadaan tak baik. Nah, so tu kita perlu mempunyai kawan yang baik. Itu support kita punya apa ni kita panggil, amal kita. Kalau amal kita tu tidak mencukupi. Dan yang ketiga, perelokkan saksi yang baik, ya. Saksi yang baik ni apa dia? Manusia lah. Iaitu dengan cara kita buat kebajikan, silaturahim, hablum minan nas. Ni saksi yang baik. Kalau kita jaga hablum minan nas, manusia akan membuat persaksian yang baik pada kita. Jiran kita, kawan kita, maknanya silaturahim mesti kena baik, ya. Tak ada gaduh dengan orang, tak suka telingkah dengan orang. Dia jaga benda-benda itu. Sebab itu di zaman Nabi SAW, bila ada satu jenazah lalu kan, ada satu jenazah lalu depan para sahabat dengan Nabi SAW, sahabat pun tengok, siapa dia? Fulan bin Fulan. Sahabat pun kata, dia ni orang baik ya Rasulullah. Nabi kata, wajabat. Datang pula satu lagi, dia tengok siapa meninggal, Fulan bin Fulan. Dia kata, sahabat kata, oh dia ni orang baik. Nabi kata, wajabat. Lalu pula satu jenazah, siapa ni? Fulan bin Fulan. Oh dia ni kami kenal, dia jahat ni. Nabi pun kata, wajabat. Sayyidina Umar pun dengar, pasal apa Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat? Kalau orang zaman sekarang, dia tak faham lah wajabat, dia tahu Aida jebat. Saya tak follow pun. Tapi kadang-kadang pergi farmasi kan, nampak dia jadi duta lah apalah kan. Jadi Sayyidina Umar tanyalah, wajabat tu apa Rasulullah? Nabi kata, antum syuhada'ullahu linnasi fil ard. Kamu ni semua jadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat bagi manusia. Maknanya, kalau tadi jenazah tu lalu kamu kata dia baik,
ke akhirat nanti pun Allah akan panggil kamu. Oleh kerana kamu kata dia baik, Allah akan jadikan dia baik. Kalau dia tu tak baik, dia pun akan balik ke akhirat tak baik juga. Sebab tu kalau ada jenazah tu, ni kalau zaman Nabi dululah, bila ada jenazah tu memang dikenali orangnya tak baik. Jadi boleh kita cakap tak baik, cuma jangan melampau lah. Janganlah cerita pula yang tak baik tu apa. Ni kami kenal dia ni pelaku dosa besar, contoh. Stop, full stop. Tapi boleh cakap macam tu, itu tak dikira menghina jenazah. Sebab, tapi dengan syarat, ulama kata jika ada bukti dia mati dalam keadaan macam tu. Mati tengah minum arak ke, mati tengah main jackpot ke, kan? Orang lalu nak pergi sembahyang tahajud, dia berhenti situ, kan? Dia cross tempat sembahyang tahajud kat ujung, nak pergi tempat tu ada tempat judi, dia on the way pergi singgah situ, main-main mati, tak sempat tahajud. Niat asal nak sembahyang, mati. So Allah kira pengakhiran dia, Allah tak kira awal dia, Allah kira hujung dia, ya. So boleh. Sebab, tapi ulama kata memandangkan akhir zaman ni benda tu boleh mendatangkan fitnah. Maka kalau kita saksikan orang tu tak baik, kita diam tanpa perlu cakap dia baik, kan? Apa yang kamu saksikan pada jenazah ni, kita memang kenal. Ya Allah, si fulan ni, kita memang kenal dia sebab kita kawan rapat dia. Kita tahu dosa apa dia buat, dia tak nak tahu, kita tahu. Orang ni mungkin tak tahu sebab orang ni bukan kawan dia. Kita diam. Kalau kita kata baik, kita pula berdosa. Sebab apa? Bagi persaksian palsu, tipu dalam beri persaksian, dosa. Diam je lah. Kenapa diam? Tak apalah, saja nak diam je kan. Orang sibuk tanya, kadang orang kita ni sibuk tanya, kenapa diam? Loh, kita diam boleh tanya, cakap pun tanya. Adalah sebab kita diam kan. Tapi jangan baik dalam hati tak baik, tak boleh, ya. Diam saja. Kalau kita kata tak baik kan, timbul fitnah pula sebab orang lain cakap apa? Baik, ya. So Allah akan nilai lah apa yang kita jadi saksi tak baik dengan apa yang baik. So Allah akan tengok mana yang lebih banyak, yang baik dia ke atau yang terbaik. Tapi bila kita bagi persaksian tak baik, itu tak berdosa, kerana kita menyaksikan benda tu, kan? Macam Netanyahu mati, takkan kita nak bagi persaksian baik pula? Memang akan ada orang akan kata dia baik, itu yang pro dia lah. Tapi akan ada orang kata dia tak baik, so Allah akan nilai dia, ya. Baik. Kemudian ayat 42, kita masuk pada ayat 42. Pada ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita penyesalan manusia pada hari kiamah, iaitu merujuk kepada penyesalan orang-orang kafir, ya, penyesalan orang-orang kafir. Sebab Allah menggunakan perkataan yawaddu. Yawaddu ni maknanya keinginan yang bersangatan, maknanya cita-cita yang sangat-sangat lah, ya. Apa kita panggil istilah dia, terlalu kempunan lah nak hajat tu, terlalu berkeinginan, ya. Baik, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ada merakamkan beberapa bentuk keinginan orang-orang kafir pada hari kiamat. Keinginan orang-orang kafir pada hari kiamat, ya. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat yang kedua. Ini kita tengok apakah keinginan dan cita-cita atau penyesalan orang kafir pada hari kiamat. Termasuklah orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang yang tak baik lah, geng Ashabus Shimal ni. Yang pertama, mereka nak mati dalam keadaan Islam. Allah kata apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini dalam surah Al-Hijr ayat yang kedua.
Semua orang kafir pada hari akhirat, mereka akan balik, mereka kata, alangkah baiknya kalau kita masa datang sini, datang kiamat ni, kita orang Islam. Siapa dia cakap itu? Sebab dia tengok macam mana Allah muliakan orang beriman tu. Ada Nabi di samping mereka. Mereka tak ada siapa. Mereka ada geng-geng diorang je lah. Tak ada Nabi di samping mereka, tak ada malaikat yang menaungi mereka, tak ada arash. Jadi mereka nampak keistimewaan itu yang tak ada pada mereka. Dan mereka kata alangkah baiknya jika kita ni orang Islam. Ya, itu yang pertama, keinginan mereka. Kemudiannya yang kedua, ini yang kita baca dalam surah Nisa ni. Apa keinginan mereka? Lau tusawwa bihimul ard. Mereka nak supaya mereka jadi tanah. Maknanya mereka ni tak dibangkitkan terus. Tak apalah, kekal dalam alam barzakh, kena azab pun okey. Kan? Maknanya dia boleh, dia akan tanggung benda tu. Tapi malangnya tak boleh. Ini juga Allah sebut dalam ayat yang lain. Apa Allah kata? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berkata alangkah baiknya jika sekiranya kami ni kekal menjadi tanah. Itu lah cita-cita dia yang kedua. Nak jadi orang Islam tak boleh. Masa dia nak jadi orang Islam tu, apa dia buat? Dia cari semua nabi-nabi yang mereka dustakan. Dia cari kawan-kawan dia. Kalau dia tak sempat jumpa Nabi SAW, dia carilah kawan-kawan dia yang ajak dia masuk Islam dulu. Ingat tak? Roommate, homemate, classmate, shopping mate, kutu mate, macam-macam lah. Apa dia? Banyaklah mate tu. Jumpa-jumpa, saya sekarang nak belajar, nak masuk Islam, boleh tak? Hatta isteri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, hatta ayah Nabi Ibrahim, hatta Abu Talib pun akan cari. Nabi SAW kata, sekarang pakcik nak masuk Islam. Tak ada dah. Tak, maaf lah. So bila keinginan nak masuk Islam tu dah tak ada, cita-cita dia kedua apa? Tak apalah, kita minta ke Allah lah pula. Kotlah lepas hisap semua ni, kita balik jadi tanah macam binatang. Sebab binatang pun Allah kisas, Allah balas sesama mereka, lepas tu Allah convert mereka jadi tanah. So mereka kata kalau kita jadi macam binatang pun okey lah. Tak apalah orang nak kata kita binatang pun redha je lah, asalkan tak masuk neraka. Itu yang mereka kata, ya laitani kuntu turaba. Okey, itu keinginan kedua. Keinginan ketiga apa? Bila dah minta yang tu pun tak dapat, jadi tanah tak boleh. Tak boleh. Bila jadi tanah pun tak boleh. Dalam ayat apa tadi tu, yang kita baca tadi, surah An-Nisa tadi, dia kata wala yaktumunallaha haditha, dia sebut mereka mengharap Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan kejahatan mereka. Maknanya kalau Allah tak nak tukar kami jadi tanah pun tak apa, at least janganlah aibkan kami. Maknanya hisap kami itu tak payahlah papar-papar. Ini menunjukkan dalil, kata ulama, orang kafir pun kena hisap. Ada ulama dalam bab ni ada dua pendapat. Satu kata tak kena hisap orang kafir ni, tapi pendapat yang sahih kena hisap. Ulama yang kata tak hisap tu, dia sebenarnya sama je pendapat mereka tu, cuma maksud dia tak kena hisap tu, tak kena hisap amalan. Sebab orang kafir mana kena hisap amalan? Sebab amalan dia buat semua bukan kerana Allah. Berapa Allah nak hisap? Sebab apa? Tak ada nilai. Allah kata seperti debu-debu. Tapi ulama yang kata kena hisap tu bukan hisap amalan. Allah hisap apa dia? Nikmat. Nikmat kan Allah bagi, bukan amalan je Allah hisap kita. Nikmat pun hisap. Hisap apa lagi? Hisap iman kita. Iman kena hisap. Kenapa tak beriman kepada ni? Kenapa tak ambil pengajaran? Bila dah sampai pengajaran yang tu, Allah hisap. Cuma orang kafir amal dia tak kena hisap. Ya. Baik. Yang seterusnya, apa keinginan mereka? Keinginan mereka tengok dalam surah Ma'arij ayat 11.
Ini yang paling kemuncak lah. Keinginan ni mereka minta masa Allah dah putuskan, dah jatuh hukum, mereka kena masuk neraka. Masa tu apa mereka buat? Yubassarunahum. Allah kata, dia mula cari siapa di kalangan anak-anak dia, kawan rapat dia, kaum kerabat dia, BFF dia, best friend forever, kan? Bagaimanapun sekali, ambil gambar pun berdua, kan? Makan pun sekali, naik cruise sekali, contoh. Jadi cerita lain. Mana dia orang akan cari? Dia cari itu untuk apa? Kata Allah, lau yaftadi. Untuk apa dia cari itu? Untuk jadi penebus dia daripada api neraka. Apa maksud penebus? Sama ada keluarkan dia daripada neraka atau replacement, kata orang jauh. Ganti tempat dia. Saya duduk luar, awak masuk dalam. Siapa nak? Walaupun benda tu tak logik, tapi manusia kalau terpaksa, dia paksa juga. Siapa yang dia cari? Allah kata, mula-mula dia cari anak. Bangsa pertama siapa? Anak. Mana anakku? Alhamdulillah, Allah bagi anak dekat 13 orang. Habis dipaksanya semua. Alung, Angah, Ucu, Alang, Lalang, Lulung, macam-macam nama. Tak tahu nak sebut apa nak. Dipanggil semua. Ganti tempat mak, ganti tempat ayah. Tak nak mama. Semua reject. Nombor 2 dia cari siapa? Pasangan dia. Wasahibatihi. Suami dia, isteri dia, isteri-isteri dia. Ni kalau dia banyak isteri lah. Ataupun dia ada suami dulu, suami dah meninggal, kahwin lain. Suami-suami dia. Carilah. Abang ingat tak? Dulu you cakap apa? Kan? Masa Minang, tak ingat? Lautan api sanggup kurani. Sekarang ni api ni. Masuk. Kotakan janjimu. Sorry lah. Itu lautan api dunia ni neraka. Saya tak sebut neraka. Dah bergaduh pula. Bergaduh. Ya saya. Kahwin 2. Oh. Yang kahwin 2 tu laki ke perempuan? Laki lah. Waktu dia bercerai tu, pihak mahkamah suruh dia betul-betul minta maaf lah. Sampai dia ambil gambar betul-betul, dia just itu minta maaf habis-habisnya dia kata. Itu habis tak gugur semua dia punya dosa. Kalau dia saling maaf-memaafkan, insya-Allah lah. InsyaAllah ya. Jadi kalau dia dah sebut memang maaf depan, dia ikhlas, alhamdulillah. Selesai lah. Okay, yang ketiga dia cari siapa? Adik-beradik. Adik-beradik. Kemudian wa fasilatihi allati tuwi, dan juga merupakan kawan-kawan rapat dia. Last sekali, waman fil ard. Semua orang yang ada di bumi yang dia pernah tengok, lepas orang tak kenal dia. Ingat tak saya tu? Tak tahu? Kita pernah terserempak pun dia cari juga. Ganti tempat saya. Nampak? Sebab manusia dah tak ada. Tapi ajaib ni ibu sekalian. Tak apa ke saya panggil ibu ke ada akak sini? Tak apalah kan? Okey. Perempuan-perempuan sekalian pula. Okey. Okey. Kemudian disebutkan apa ni, lupa dah blur dah saya. Tapi dalam ayat Quran ni Allah Taala tak sebut apa? Mak ayah. Nampak tak? Dia cari anak dia, dia cari pasangan dia, dia cari adik-beradik dia, dia cari kawan rapat dia, dia cari semua orang manusia yang lain. Tapi Allah tak sebut dia cari mak ayah dia. Dalam ayat Quran lain Allah sebut mak ayah lari daripada anak-anak. Tapi dalam ayat ni dia tak cari pula. Sebut lari je, tapi dia tak minta mak ayah dia ganti tempat dia dalam neraka. Sebab apa? Ulama kata sebab kalau dia minta mak dan ayah dia ganti tempat dalam neraka, Allah akan lebih memurkai dia. Sebab dia sanggup di hari akhirat pun menderhakai ibu dan ayah dia. Hatta kalau dia orang kafir, katakan anak tu orang kafir, dia nak kena masuk neraka ni, mak ayah dia pun
kafir contohlah. Dia tak cuma bezanya, ini contoh sajalah. Mungkin mak ayah dia neraka atas sikit, dia paling bawah, paling jahanam tu. Dia takkan minta ke Allah mak ayah dia masuk jahanam, dia naik neraka atas. Sebab walaupun mak bapak dia kafir sekalipun, sebab dia tahu Allah akan murka kepada dia atas perbuatan itu. Sebab kedudukan ibu dan ayah, martabat dia tu, ya. Apatah lagi kalau dia beriman, kalau mak ayah dia beriman, mak ayah dia ahli syurga, lebih-lebih lagi tidaklah, ya, mereka akan berbuat seperti itu. Baik. Okey. Kemudian kita kembali semula pada ayat kita, ya. Okey, balik kepada surah ayat 42 ni. Kemudian kita habis selesai kita untuk ayat yang ke-42. Maka sebab itu pengajaran yang kita ambil tadi, iaitu hendaklah seseorang itu mati dalam keadaan beriman, supaya kita tak masuk di hari akhirat baru nak beriman, ya. Kemudian wa'asawur rasul, tidak mengingkari rasul, maknanya mengikuti, menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan berbuat amal soleh, ya. Serta dalam masa yang sama adalah kita menjadikan memelihara hubungan sesama manusia, tidak berbuat zalim, sama ada kepada. Kenapa dia cari anak dulu? Sebab amalan anak adalah amalan ibu bapa. Amalan anak adalah amalan ibu bapa. Sebab tu ada hadis Nabi kata, sebaik-baik rezeki yang ibu ayah makan adalah rezeki anaknya. Kalau anak kita bagi, memanglah mak ayah tak minta. Kalau anak bagi, itu rezeki paling afdal daripada suami bagi. Suami bagi tu sebab wajib. Anak bagi tak wajib kecuali mak ayah miskin lah. Tapi kalau anak tu belanja, itulah sebaik-baik rezeki ibu bapa makan. Daripada kawan dia belanja, daripada mak ayah dia ke belanja dia, anak tu paling afdal. Dia sebutkan atyabakum kasbukum, sebaik-baik. Siapa pula telefon kejap ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang ni banyak scammer. Sejak balik cruise ni ada scammer. Okey, baik, kita balik semula, ya. Lupa dah tadi apa benda cerita tadi. Apa tadi cerita? Baik. Jadi kalau di segi rezeki dunia pun itu sebaik-baik yang dimakan oleh ibu dan ayah, apatah lagi amalan mereka. So tu ingat, amalan anak juga amalan kita. Tapi amalan kita belum tentu amalan anak. Cuma kita menentukan amalan anak kita. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, sebaik-baik amalan yang tak terputus daripada mereka apa dia? Wa waladun salihun yad'u lahu. Anak-anak yang salih yang mendoakan bagi mereka. Di sebab itu pengajaran kat sini Allah nak sebut, benda pertama kita kena pastikan kita ada amalan yang baik yang kita pusakakan atau yang kita wariskan pada anak-anak. Baik. Cuma ada orang tanya, anak susuan masuk tak? Anak angkat masuk tak? Anak tiri masuk tak? Sudah. Ke anak kandung saja? Tak kisahlah anak asalkan mahram lah kan. Ya. Apakah anak bela kan? Kata anak bela, anak angkat, dia masuk tak? Padahal dia bukan darah daging kita, kan? Dia bukan darah daging kita. Jadi ulama kata, majoriti ulama kata maksud dia adalah anak kandung yang ada nasab, hubungan nasab dengan kita. Kalau anak luar kita bela, yang tu dapat kat bapak dia lah, sebab dia ada bapak kan. Cuma kita dapat dari segi apa?
kita dapat dari segi pendidikan yang kita ajar dia. Ya, pendidikan. Kalau dia buat baik kerana pendidikan kita, asbab kita dapat. Tapi dalam masa yang sama, bapak dia confirm dapat automatically. Walaupun bapak kandung tak bela. Sebab hubungan mereka tetap tak terputus. Dan walaupun kita bela pun, dia tidak akan menjadikan kita ada hubungan dengan dia. Ya. Okey. Kita kembali pada ayat 43. Kita baca ayat 3. Ayat ni panjang. Kan? Kita bacalah. Kita ambil satu ayat jelas. A'udzubillahi minasyaitanir. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat. Dia jangan berhenti wakaf kat situ. Wakaf qabih nama dia. Wakaf yang tercela. Dia kena sambung. Janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu salat sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali ketika dalam perjalanan hingga kamu mandi wajib. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam pemusafiran atau dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik, setelah habis Allah Ta'ala selesai Allah bawa kepada kita dalam surah An-Nisa ini cerita tentang apa? Cerita tentang hari kiamat. Ingat tak ayat sebelum ni kita cerita tentang sifat bakhil, orang yang suka menginfakkan hartanya, orang yang riak, dan juga bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat, siapa saksi-saksi mereka. Allah bawakan kepada kita tentang perbahasan hukum solat. Sebenarnya ada poin penting pada ayat sebelum ni, hubungannya dengan orang perempuan. Hubungannya dengan orang perempuan. Kalau kita reverse balik, kita tengok ayat sebelum ni, ayat 36, ayat 37, Allah cerita tentang larangan bakhil dan menyuruh infak tanpa ada riak. Kenapa? Sebab salah satu amalan yang paling efektif kepada orang perempuan untuk dia bebas daripada neraka adalah sedekah. Sebab tu masa Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok kebanyakan penghuni neraka tu siapa dia? Perempuan. Nabi pun balik, Nabi jumpa para wanita, isteri para sahabat. Nabi bersabda, ya ma'syaran nisa, qad uritukunna, aku telah diperlihatkan kepada kamu tentang kamu semua, akan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kemudian Nabi kata apa? Tasaddaqna walau min huliyikin, perbanyakkanlah sedekah walaupun dengan barang kemas kamu. Maksudnya kalau dia tak ada benda nak disedekah, hatta kalau dia gadaikan barang kemasnya. Ya. Baik.
Jadi kalau ada tabung tadi, rasa tak bawa duit, cincin ada kan, gelang pun ada, brooch pun ada kan, banyak ada. Dekat kat tudung saja ada berapa kan, dekat baju lagi. Okey. Lu dah lupa dah, dia tak boleh pusing dia nanti diri. Okey, yang seterusnya Allah ingatkan kepada kita tentang solat. Sebab apa Allah ingatkan? Apa hubungan orang perempuan dengan solat? Bukan nak kata orang perempuan tak sembahyang, tak. Tapi nak ingatkan bagaimana kepentingan solat dan taharah. Ayat ni cerita tentang dua benda. Kepentingan solat dan taharah. Sebab bukan soal itu, sebab kadang-kadang orang perempuan jika dia tidak ada ilmu, dia meremeh-remehkan solatnya. Terutamanya ketika dia sudah kering daripada uzur dia. Haid dah kering, lambat mandi. Lambat mandi. Bila lambat mandi menyebabkan sebagainya, waktu semayang dah terlepas. Kadang-kala kalau dia dah mandi pun, kalau waktu solat sebelumnya boleh dijamakkan dengan solat kemudiannya, dia tak buat sekali. Kerana apa? Kerana kecuaian. Maka sebab itu diperingatkan kepada mereka. Sebab tu orang perempuan ni Allah bagi mereka ni, sepanjang yang saya tahulah, orang perempuan ni paling bersifat kalkulatif. Dia kalau hilang nak pergi pasar, dia yang rangka ikan berapa harga, sayur ni. Lepas tu banyak orang perempuan kena jadi accountant. Laki susah sikit. Kalau laki jadi accountant habis duit. Dia tak reti. Orang perempuan dia very calculative. Walaupun ada lah lelaki yang macam tu, yang kita tak kata semua. Tapi Allah didik orang perempuan tu sebab apa? Dia matang dulu. Sebab dia kena hadapi benda tu. Dia haid, dia kena catat. Kalau katakanlah dia haid, Zuhur dah masuk, dia tak sempat, mungkin dia ada kerja. Dah bang Zuhur, kita cek hujur, dia kena tik. Semayang ni dia kena qada. Dia tak boleh buat sambil lewa, wah. Jangan, tak boleh. Lelaki tak apa, tak ada hujur tu, dia lengai tu. Dia kena tik, apa dia kena qada, apa dia tak kena qada. Puasa pula berapa hari kena tinggal. Semua dia kena bersifat merekod. Kan? Dia kena rekod. Even kalau dia kena cerai pun dia kena rekod. Tarikh bila kena cerai, bila tamat tempoh iddah, dia kena rekod. Sebab kadang terawal sangat, ada orang masuk Minang kahwin tak sah pula. Pasal dia dalam iddah lagi. Kan? Dia kena rekod semua. Orang lelaki dia tak payah tempuh benda tu semua. Dia habis cerai, esok nikah lah. Dia tak ada iddah. Cuma isi je lah nama kaedah tu. Okey. Mana dah tadi dia tengok lupa. Okey, kita balik semuanya. Ada sikit lagi masa alamak. Sikit lah. Baik, dalam ayat yang kita bacakan ini, pertama Allah Subhanahu Wa Taala melarang menunaikan solat ataupun mendekati solat. Bukan Allah kata tak boleh solat, maknanya la taqrabu, jangan mendekati solat. Maksudnya apa? Iaitu apabila nak menjelang dekat waktu solat. Ini sebelum pengharaman arak ni. Kamu dah tahu waktu solat nak dekat, jangan kamu minum arak. Sebab nanti kesan arak tu membawa mabuk bila masuk dah waktu semayang. Walaupun kamu semayang awal waktu, kamu laluk. Tapi ada orang hari ni, minta maaf lah, orang lelaki tak ada sini, tapi kalau dia dengar lah, sebelum nak semayang dia seokok dulu. Sebab sekarang dah tengah semayang tak boleh seokok. Walaupun dia berkumur balik lepas tu, janganlah. Sebab bila seokok mulut berbau. Sebab itu juga ada hadis Nabi larang, kalau dia dah tahu nak semayang, janganlah pergi makan jering, janganlah makan petai, janganlah makan durian. Nak makan lepas semayang. Bukanlah nak kata nak okok lepas semayang, tapi nak katakan ini adab dia. Kita nak jumpa Allah, ni akhlak dia. Sepatutnya nak pergi semayang pakai elok, berwangian, bersugi. Itu supposedly. Bukannya dia makan nak dekat waktu solat. Kalau lama lagi, ada lagi 4 jam, lain nak cerita kan. Ini dah tinggal sejam tu kira cepat lah tu, nak dekat tu.
Maka sebab tu Allah larang. Allah tak guna perkataan la tusallu, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk, tapi Allah kata jangan mendekati solat. Maknanya kalau waktu solat anda dekat, jangan minum arak. Maksudnya sebelum arak diharamkan. Apa pengajaran yang kita nak ambil kat sini? Yang pertama tadi saya sebutlah, iaitu adab membuat persediaan menunaikan ibadat salat di awal waktu dan juga menunggu waktu salat. Sebab tu digunakan perkataan la taqrabu. Maknanya kita ni kena ada persediaan bila nak menghadapi solat. Biar kita tunggu waktu solat, bukan solat tunggu kita bila nak sembahyang. Cuba ibu-ibu bayangkan, kalau kita, sebab tu Islam memanglah, kalau sebab tu ada ulama berpandangan kalau dia sengaja lewatkan solat tanpa ada keuzuran berdosa, ada ulama berpandangan begitu. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Sebab apa? Sebab dia macam ni lah. Ni perumpamaan ya, bukan nak samakan Allah dengan makhluk, tidak. Contoh macam Allah buka pintu, nak tunggu tetamu datang, dia pula kena tunggu. Mana tetamu ni? Janji pukul 3, tetamu tak datang. Dah hujung, Assalamualaikum. Allah, kita nak tutup kedai dah ni. Nak tutup kedai, main pula. Lepas tu minta diskaun lagi. Tu yang geram tu kan. Bayar penuh tak nak, minta diskaun. Hutang pula. Lagi teruk lah. Ada yang dah tutup kedai dah, main ketuk pintu, tak. Ya, nak beli lagi boleh tak? Nak bayar balik, tadi tak sempat bayar, qada. Nampak tu. Kalau dengan Tuhan pun orang buat macam ni, bayangkan. Ya, kita kena bayangkan macam tu. Jadi sebab itu, kalau kita ada benda yang tak dapat dielakkan tu lain lah. Tapi jangan jadikan kebiasaan selalu solat di hujung waktu ni. Ciri-ciri sifat orang munafik. Kalau dia solat tak adalah betul-betul awal, itu paling afdal lah. Awal sikit tapi terlambat sikit, atau tengah, okey lagi. Jangan lepas pada tengah. Jangan biasakan begitu. Kecuali orang yang uzur, orang sakit, orang perempuan yang istihadah, ini dibenarkan dilewatkan solat. Ya, kerana ada keuzuran. Orang yang kencing tak lawat, yang ni ada keuzuran lah. Ya. Yang keduanya, nak menunjukkan bagaimana fungsi solat itu, ya, fungsi solat itu dapat mencegah kita daripada kemungkaran. Sebab apa? Dikaitkan dengan mabuk tadi tu. Ya, kalau orang yang nak solat, tiba-tiba dia nak minum arak, dia akan tinggalkan minum arak dia. Sebab apa? Allah kata jangan solat dalam keadaan mabuk. So bila dia nak solat, dia rasa teringin nak minum arak, sebelum masuk waktu solat tu, dia akan tinggalkan minum arak dia. Kerana nak bagi tahu sifat solat itu mencegah ia daripada mungkar. Ini yang Allah kata dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Macam gitulah. Nak buat dosa, tiba-tiba kejap lagi nak jumpa orang yang kita berdosa dengan dia, tak rasa berdosa. Buat dosa kat Allah, tiba-tiba kejap lagi nak jumpa, alamak, baru buat dosa tadi, takkan tak malu kan? So setiap kali kita ingat solat, kita akan, solat tu membantu kita untuk menjauhkan kita daripada mungkar. Ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tuntutan untuk khusyuk dalam solat. Sebab mabuk ni menyebabkan hilang akal. Dan bila hilang akal, tak sah sembahyang. Sebab syarat sah sembahyang kena ada akal. Selagi mana orang tu ada akal, wajib ke atasnya solat. Dan solat itu dituntut dalam keadaan khusyuk. Sebab mabuk menghilangkan kekhusyukan. Menghilangkan kekhusyukan. Sebab tu Allah kata apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Dia jangan solat keadaan mabuk sehingga dia tahu apa yang dia baca. Sebab dalam riwayat kata pernah berlaku, ada sahabat dia semayang dan keadaan dia mabuk. Bila dia baca qul ya ayyuhal kafirun, patutnya la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Habislah, syirik lah. Tapi sebab dia tengah mabuk, tak jatuhlah syirik. Akal dia bermasalah.
Sebab tu Allah turun sehingga kamu faham apa yang kamu ucap dalam semayang tu. So kat sini salah satu nak dapat khusyuk, kita kena faham apa yang kita baca dalam semayang. Ni ada orang semayang kat 40 tahun tak faham lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi apa benda, Fatihah makna apa. Sebab apa? Rasa tak nak ingin tahu, sedih. Patutnya benda kita buat bertahun-tahun setiap hari, biarlah kita rasa ada keinginan nak faham. Tengok cerita Korea pun nak faham, buka subtitle, ada orang tengok. Pasal apa tak buka saja? Faham tak? Tak faham. Ini maknanya ada cacat. Takkan buka TV 2 berita Tamil, tahu pasal boleh tengok saja. Faham tak? Tak faham. Mana ada macam tu? Orang tak siuman je. So kalau dengan dunia pun kita cuba untuk faham, ini kan pula akhirat. Ya, ini kan pula benda yang dapat mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita stop situlah. Nanti kita sambunglah balik, panjang lagi tu. Kita dah pun melepasi masanya. Dia seronok gitu. Rasa sekejap ke lama? Sekejap kan? Itu isyak, itu bagus lah tu. Rasa lama tu. Okey, wallahu alam. Kita tangga sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa janna bil afiyah. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah.